Amin. Kip dengan muka. Yang ni kita lihat ni kalau dengan Saimah kan dua clash. Minyak kayu. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Nanti kita tunggu Ustaz aja. Ada apa-apa nanti kita akan start sekejap lagi. Harap bersabar. Terima kasih kerana dapat bersama.
Adik, mohon terus peserta daftar terus masuk, perlu kita invite, boleh tak adik? Untuk meeting kali ni adik kena approve kan. Okey. Sebab dah setting pada awal-awal tadi. Okey. Tapi adik tengah perhatikan lah. Okey. Adik alert chatting angka apa-apa angka tulis kat chatting nanti.
Kita ni biar pandai. Jangan memandai-mandai. Tuhan tak jadikan alam ni untuk kita buat suka-suka kita je. Tuhan suruh kita baca. Baca diri kita. Baca alam ni. Madu apa pun, semuanya baik. Penawar segala penyakit. Kecuali mati je. Cumanya orang kita ni cari madu tualang tu sebab lebahnya kuat. Boleh terbang tinggi. Makin tinggi sarang lebah, makin tinggi khasiatnya. Kita pun kena jadi macam lebah. Ada sengatnya. Tapi kerja buatnya hasilkan madu. Lebah ni, kalau dia nak hasilkan madu yang baik, dia kena cari bunga yang baik. Macam tu juga kita. Kalau nak jadi manusia manfaat, kena cari ilmu yang baik. Ilmu yang berkat. Kita ni kena tahu. Kena belajar ilmu empat tampil tu. Belajar ilmu agama. Ilmu jati diri kita. Kuasai ilmu kepimpinan untuk jaga keluarga dan masyarakat kita. Dalami juga ilmu kesembuhan supaya rukun zahir batin kita. Simpan ilmu pertahanan untuk bela agama, bangsa, tanah air kita. Kita ni seruan Tuhan, seruan Muhammad. Kita ni. Siapa kita ni? Empat-empatnya kita kena ada. Baru sempurna jadi orang lelaki-lelaki. Kalau tak ada, kita nak tinggal apa kat anak cucu kita? Nak pimpin keluarga, macam mana? Nak sembuhkan orang yang sakit, pakai apa? Jaga keluarga, nak bela orang kena zalim, macam mana? Kita ni jangan sampai jadi macam anjing melalak bukit. Bukit ni tak runtuh, suara je bertabur. حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي عطى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat-sahabat, kita tunggu Ustaz nak masuk sekejap sebab ada masalah Ustaz nak masuk. Harap admin tolong check sebab tiba-tiba ada inviting approval from host. Cuba check adik. Ustaz pakai nama akaun apa? Tak tahu, nanti tengok tu. Cuma you make sure dia boleh masuk lah.
Ada dalam waiting room tak? Dalam yang tengah nak masuk Marziah. Okey, Maziah tak? Okey. Ustaz masih tak dapat masuk lah. يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد Minta maaf sahabat-sahabat kerana Ustaz masih tak dapat masuk dan saya telah bagi nombor untuk dia hubungi dan kita tak dapat hubungi dia. Harap bersabar insya-Allah. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حنت بالسورة إلا إليك والغمامة قد أظلت والملائكة Siapa ramai tak boleh masuk ni Adib? Adib? سلام عليك يا Adib? Pasal ada orang waiting dalam tak boleh masuk, siapa Adib? Meeting dalam tak. Diorang tak boleh masuk guna meeting ID dan passcode. Saya pun heran. Lain kali bagi terus line Din. Jangan bagi melalui poster tu. Susah nak kena type balik. Oh dah dalam kat Facebook tu dah ada dah link tu. Yalah dalam Facebook tapi yang poster saya tu ada, dia tak ada link je, cuma ada Poster tu kalau masuk link tekan saja. Itu bubuh postcode bubuh kod dia. Tapi sekarang ni dah kena type tu, type ni. tak, sebab kita ada nota antipati ceramah apa semua tu, sebab tu yang kita jadi macam tu. Oh tak, dalam poster tu saya dah letak balik dah link tu. Sepatutnya tekan je. Okey, buat link bagi. Senang kat Ustaz. Bagi Buat pada simple saya, link. bagi pada saya. Ha. Bagi pada saya Aziz, apa ni Adik? Ada kat You guna ni lah, you guna WhatsApp lah. Kalau saya tengok on WhatsApp.
Ini kisah Nabi Adam. Pasal kalau dia orang guna laptop, dia terpaksa type je. Dia ni pasal main kelam ni. Ni Masita ni ustaz kot ni. Assalamualaikum. Ustaz. Saya bukan ustaz. Oh sorry, minta maaf. Assalamualaikum Ustaz. Rasanya Ustaz ni 83493 ni Ustaz kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Suara boleh Ustaz dapat suara? Suara Ustaz okey ke? Testing suara Ustaz. Testing suara. Testing suara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Testing suara. Ustaz mute tu, Ustaz mute. Speaker Ustaz buka speaker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar suara. Okey insya-Allah. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Minta maaf di atas masalah teknikal. Dan sekali lagi ini semua walaupun kita ada usaha sebaik mungkin tapi kita hadapi masalah yang tidak disangka dan saya bagi pihak Yayasan Awesome mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat selama 25 orang sekarang untuk bersama-sama kita mendengar program tadabbur daripada Ustaz Aiman akan menghuraikan ayat 34 dan 39 surah Al-Baqarah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, oleh kerana kelas kita dah 30 minit lambat dan minggu lepas Ustaz Aiman telah bercerita tentang ayat 30 sehingga ayat 33 dan dalam masa yang singkat kita sambungkan sesi sekali ini untuk Ustaz teruskan pada sesi ayat seterusnya iaitu 34 dan 39. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana dapat bersama dalam majlis ilmu Al-Quran iaitu majlis ilmu yang sangat penting dan di samping itu daripada saranan Ustaz kita juga perlu untuk memahami Al-Quran, kita juga perlu mempelajari bahasa Arab Al-Quran supaya kita dapat sama-sama memahami Al-Quran dengan lebih jelas dan semoga Allah akan turunkan hidayah yang berterusan kepada kita insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Ustaz untuk meneruskan
program tadabbur kita pada hari ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تعسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi kita kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita berkumpul dan menghayati dan menelusuri dan mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita akan fokuskan pada ayat 34 sehingga ayat 39 Al-Baqarah, yang mana surah Al-Baqarah yang Nabi SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah kamu surah Al-Baqarah, fa inna akhzaha barakah, kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. Wa tarkaha hasrah, dan mengabaikan surah ini pula akan membawa penyesalan. Wala tastati'uha al-baqalah, dan yang ketiga, surah Al-Baqarah juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan surah Al-Baqarah yang mana kita telah mulakan pada pertemuan yang lalu daripada ayat 30 sehingga ayat 33, dan bersambung kita hari ini bermula ayat 34 insya-Allah hingga ayat 39. Kita imbau sedikit apa yang telah kita bahaskan sebelum ini daripada ayat 30 hingga 33, kemudian baru kita sambung perbahasan ayat 34 dan berikutnya. Kita lihat daripada awal ayat 30 Al-Baqarah, Allah mula menceritakan mengenai sejarah penciptaan manusia dan lebih spesifik kepada manusia pertama yang dicipta, iaitu Nabi Adam alaihissalam, yang Allah pilih baginda menjadi khalifah dengan maksud menjadi makhluk pengganti kepada makhluk sebelumnya yang telah diberi tugasan dan amanah oleh Allah untuk mereka memakmurkan dan mengimarahkan muka bumi ini dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila Allah pilih Nabi Adam alaihissalam yang juga merupakan makhluk yang mempunyai keinginan dan hawa nafsu dan kebolehan untuk memilih taat kepada Allah ataupun tidak taat kepada Allah, manusia secara umumnya. Lalu malaikat bertanya kepada Allah di dalam ayat 30 itu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat bertanya tentang sebab dan tujuan dan hikmah di sebalik pemilihan Nabi Adam yang mempunyai hawa nafsu untuk menggantikan makhluk sebelumnya yang telah melakukan kerosakan dan pertumpahan di muka bumi kerana mereka mempunyai hawa nafsu. Maka malaikat risau mungkin Adam yang akan mengganti makhluk sebelum ini akan melakukan perkara yang sama seperti makhluk yang sebelumnya. Lalu Allah tidak memberitahu jawapan dan hikmah sebenar pemilihan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah tidak beritahu jawapan ketika itu pada malaikat, tetapi Allah memadai dengan menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman mafhumnya, sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala setelah menciptakan Adam, sempurna penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang mana dalam beberapa riwayat hadis ada memperincikan bila mana Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan dan telah ditiupkan roh ke dalam dirinya, lalu dia bersin
Lalu bila dia bersin, dia terus mengucapkan Alhamdulillah. Bila dia bersin, dia ucapkan Alhamdulillah. Itu perkataan pertama yang keluar daripada mulut Nabi Adam ketika bangun, ketika hidup. Lalu Allah berkata kepada Adam, Yarhamuka Rabbuk. Semoga Tuhanmu merahmatimu. Allah sendiri jawab ucapan Alhamdulillah Nabi Adam ketika bersin. Jadi kemudian bila Nabi Adam bangun, lalu Allah tunjukkan Nabi Adam kepada sekumpulan malaikat yang berada di sana, yang berada di situ. Lalu Allah kata kepada Nabi Adam, pergilah menemui para malaikat itu dan beri salam kepada mereka. Lalu Nabi Adam menemui para malaikat tersebut dan beri salam dengan ungkapan Assalamualaikum. Lalu para malaikat pun membalas kepada Adam, menjawab kepada Adam dengan ungkapan Wa'alaikumussalamu warahmatullah. Malaikat balas dengan ungkapan yang lebih baik dengan tambahan warahmatullah. Jadi ini dua perkara yang kita ambil daripada peristiwa ini, iaitu satu, mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin dan menjawab, orang yang mendengar pula menjawab Yarhamukallah, dan juga sunnah memberi salam dan menjawab salam dengan ungkapan jawapan yang lebih baik daripada yang diucapkan oleh orang yang memberi salam itu. Lalu lanjut lagi ceritanya, bila Allah nak tunjukkan dan buktikan kepada malaikat apakah hikmah pemilihan Nabi Adam sebagai khalifah pengganti di muka bumi dan bukannya malaikat, Allah ajarkan kepada Nabi Adam, Allah kurniakan kepada Nabi Adam ilmu, yang mana dengan ilmu itu Allah mengangkat kedudukan Nabi Adam lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi daripada semua makhluk yang ada ketika itu. Di mana Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah ajar ilmu tersebut kepada Nabi Adam, ilmu yang tidak diajar kepada makhluk lain seperti malaikat. Lalu setelah Nabi Adam mempelajari ilmu itu, dan kalau kita perhatikan dari sudut pendekatan bahasa Arab Al-Quran, di situ Allah sebut apa? Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah ajarkan nama-nama semuanya kepada Nabi Adam. Summa, kemudian arabahum 'alal malaikah. Kemudian setelah Nabi Adam belajar, kemudian summa, barulah Allah buat pertandingan antara Nabi Adam dengan malaikat. Perkataan summa di sini yang kita pernah perincikan sedikit di dalam kelas bahasa Arab sebelum ni, tapi kita ambil perhatian. Perkataan summa yang membawa maksud lenggang waktu. Dia berbeza dengan fa. Kalau fa, dia bermaksud segera. Tapi summa, kita sebut pun, summa, dia ada dengan dua harakat. Dia lama sedikit. Nak beritahu bahawasanya antara tempoh Nabi Adam menuntut ilmu dengan Allah itu, dengan Nabi Adam bertanding dengan malaikat ada tempoh waktu yang lama. Kita tak tahu berapa lama, tetapi ada tempoh waktu. Bukan sehari dua hari Nabi Adam belajar dengan Allah kemudian terus masuk pertandingan lawan malaikat, tidak. Tetapi Nabi Adam belajar sekian lama dengan Allah setelah menguasai betul-betul ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Summa, kemudian setelah berlalu masa yang lama, barulah berlaku pertandingan antara malaikat dan Adam. Di sini kita ambil perhatian pengajaran apa? Iaitu dalam nak menuntut ilmu dan mahir dalam sesuatu ilmu mesti ambil masa. Tidak boleh kata saya nak kuasai Al-Quran dalam masa setahun, 2 tahun, tak ada. Saya nak kuasai, saya nak belajar bahasa Arab Al-Quran dalam 2-3 bulan, saya nak pandai bahasa Arab Al-Quran, takkan jadi. Jangan kata belajar Al-Quran, dalam apa bidang ilmu pun kita nak jadi doktor, kau boleh jadi doktor, belajar setahun, 2 tahun, Google aja, terus jadi doktor, boleh rawat orang, bedah orang, tidak. Mesti ambil masa yang lama untuk mempelajari maklumatnya dan memahirkan diri dari segi praktikalnya. Bukan ilmu Quran sahaja, semua ilmu macam itu. Jadi itu satu yang kita ambil, yang mungkin kita terlupa sebut dalam pertemuan yang sebelum ini. Lalu bila berlaku pertandingan antara Nabi Adam dengan malaikat, Allah tanya kepada malaikat nama-nama benda tersebut, malaikat tidak dapat jawab. Padahal Nabi Adam boleh menjawab. Lalu malaikat mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat tidak membantah dan tidak mempersoalkan
kenapa Allah tanya kita benda yang kita tak belajar ni, tak masuk dalam silibus. Benda yang kita tak belajar, bab kita tak belajar, cikgu masukkan dalam exam. Boleh ke? Malaikat mungkin boleh pertikaikan, tetapi malaikat langsung tidak pertikaikan. Sebaliknya malaikat dengan merendah diri kata apa? Maha suci engkau. Kami tidak mempunyai sebarang ilmu, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di sini kita ambil pengajaran iaitu petanda orang yang menuntut ilmu dan ilmu itu bermanfaat kepada dia. Apa tanda dia? Apa tanda orang yang dia menuntut ilmu dan ilmu itu bermanfaat kepada dia, tidak sia-sia? Tandanya adalah dia menjadi orang yang merendah diri. Orang yang menuntut ilmu sama ada dia jadi orang yang sombong, meninggi diri, ataupun orang yang merendah diri. Orang yang menuntut ilmu lalu dia sombong, itu ilmunya sia-sia sahaja. Tidak guna dia menuntut ilmu berpuluh-puluh tahun. Tetapi orang yang makin menuntut ilmu, makin dia merendah diri, itu petanda ilmunya itu bermanfaat kepada dia. Yang mana kita akan lihat perbezaan antara malaikat dengan iblis. Yang mana malaikat mempunyai ilmu yang banyak dan iblis juga mempunyai ilmu yang banyak. Kerana mereka duduk sekali. Tetapi lihat apabila nanti kita akan sampai ayatnya nanti, bila mana Allah suruh mereka semua sujud kepada Nabi Adam, apa jadi? Malaikat yang mempunyai ilmu dan ilmunya bermanfaat kepada mereka, mereka mampu sujud kepada Nabi Adam dan merendah diri. Tetapi iblis yang mempunyai ilmu yang banyak tetapi ilmunya itu tidak memberi kebaikan sedikit pun kepadanya, menyebabkan dia meninggi diri dan sombong dan tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu ayat berikutnya Allah berfirman, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk mengajarkan kepada para malaikat, dan di kalangan para malaikat siapa ada bersama? Iblis ada bersama. Allah suruh Nabi Adam ajarkan kepada mereka nama-nama yang Allah telah ajarkan kepada Nabi Adam. Kita tengok Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam, kita dah sebut tadi, Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan kuasa, bukan dengan jawatan, bukan dengan harta, bukan dengan rupa dan sebagainya, tapi dengan ilmu. Itu secara umum. Kemudian bila Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam pula, kita perincikan sedikit sebab kita akan sambung ayat 34 dan berikutnya. Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam, sepanjang kisah ni nanti kita akan lihat Allah tinggikan 3 peringkat. Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam di atas malaikat dan makhluk-makhluk ketika itu 3 peringkat. Peringkat pertama, Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam. Peringkat pertama, ketika Allah ajarkan ilmu kepadanya dan Allah tunjuk kepada malaikat dan iblis ada di situ juga. Allah tunjukkan kepada mereka ilmu yang ada pada Nabi Adam yang tidak ada pada para malaikat itu. Itu peringkat pertama, Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam sekali lagi di hadapan para malaikat dan mereka semua. Peringkat kedua Allah tinggikan dengan cara apa? Dengan cara Allah suruh Nabi Adam mengajarkan ilmu tersebut kepada malaikat, kepada mereka semua. Itu peringkat kedua, lebih tinggi lagi. Peringkat pertama, kita tengok. Peringkat pertama, bila Allah ajar ilmu yang ada pada Adam, Allah ajar pada Adam satu ilmu yang tidak ada pada malaikat. Apa jadi dengan malaikat dan iblis ada juga? Malaikat sekadar mengakui, oh Adam ni hebatlah, pandailah, dia ni orang yang berilmu lah. Sekadar macam tu sahaja. Okey. Tetapi kemudian, adakah malaikat ada keinginan ataupun ada terasa ingin pergi menuntut ilmu dengan Adam? Tak ada pun. Sekadar mengiktiraf, dia ni orang yang berilmu lah, boleh pakailah. Tapi adakah malaikat nak pergi mengaji dengan Nabi Adam? Belum tentu lagi. Macam gitulah kadang-kadang kita dengar orang tu berucap, dia bagi talk, dia buat penyampaian. Kita tengok daripada ucapan dan kata-kata dia, kita nampak dia orang berilmu. Kita pun contoh, kita pun orang ada sijil jugalah, orang ada ilmu juga. Kita tengok dia bercakap, dia ada ilmu. Okeylah, saya iktiraf dia orang ada ilmu. Tu satu. Itu kira kita rendah diri jugalah, kita iktiraf dia. Tapi bila orang ajak kita, betul kan awak cakap dia ada ilmu kan? Ya, dia ada ilmu. Kalau macam tu, jom kita ngaji dengan dia. Jom ngaji dengan dia. Aku ngaji dengan dia. Betul lah dia ada ilmu.
Tapi aku pun ada ilmu. Kalau aku pergi ngaji dengan dia, nanti orang kata apa? Orang kata aku tak ada ilmu pula. Dia ada ilmu, aku ada ilmu. Kita setaraf lah. Dia ajar orang lain tapi tak payah ajar aku. Jadi Allah nak malaikat bukan sahaja mengiktiraf bahawasanya Nabi Adam ada ilmu, tetapi malaikat nak malaikat pergi merendahkan diri lebih lagi dengan sanggup menuntut ilmu dengan Nabi Adam dan menghormati Nabi Adam sebagai guru mereka. Bukan sebagai rakan satu darjah, satu kelas, rakan sekelas. Tidak. Nak letak malaikat kedudukan lebih bawah sebagai murid kepada Nabi Adam sebagai guru. Jadi ini peringkat kedua. Allah tinggikan Nabi Adam. Pertama, dengan cara Allah bagi Nabi Adam ilmu yang malaikat tak ada. Malaikat akui Nabi Adam ada ilmu. Peringkat kedua, dengan cara Allah tinggikan lagi sekali Nabi Adam dengan cara malaikat menjadi murid kepada Nabi Adam. Jadi sekarang nampak Nabi Adam guru dan malaikat murid. Sekali dengan iblis pun murid. Dan peringkat ketiga nanti, kita akan tengok dekat ayat 34 kita akan nampak nanti. Peringkat ketiga, tadi peringkat kedua Nabi Adam jadi guru kepada malaikat. Jadi guru tak apalah, sekadar dengar cakap lah. Cikgu ajar, kena ikut apa cikgu ajar. Cikgu bagi homework, kena buat homework tu. Suka tak suka buat je lah. Tak apa lagi. Iblis pun tahan je lah. Tapi peringkat ketiga paling mencabar. Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam betul-betul. Dengan cara suruh malaikat bersama dengan iblis yang ada di situ juga agar sujud kepada Nabi Adam. Peringkat ketiga ini yang paling mencabar, yang akan menentukan siapa orang yang benar-benar akan lulus ketiga-tiga ujian ini bila Allah angkat Nabi Adam 3 kali berbanding makhluk-makhluk yang ada di situ. Yang mana Allah uji agar mereka sujud kepada Nabi Adam. Iblis masa pertama Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam. Allah ajar Nabi Adam ilmu yang tidak diajar kepada malaikat dan iblis pun tak tahu ilmu itu juga. Lalu Allah tanya malaikat tak dapat jawab. Iblis pun terdiamlah, tak dapat jawab, tak ngaji lagi bab ni. Walaupun banyak ilmu lain dia dah tahu. Jadi di situ iblis tak apa, sabar lagi, tahan, tak apa. Malaikat semua senyap, takkan aku seorang nak bersuara. Nanti tak ada siapa nak backup aku seorang-seorang menjerit dalam dewan, bukan dewan lah, dalam nanti malulah, tak ada orang nak sokong aku. Jadi iblis pun diam lagi, dia masih lagi akui tak apa, Adam ada ilmu, tapi aku pun banyak ilmu juga. Bila peringkat kedua Allah tinggikan kedudukan Nabi Adam dengan suruh malaikat dan iblis pergi mengaji dengan Nabi Adam. Malaikat pergi mengaji dengan Nabi Adam secara sukarela dan benar-benar menghormati Nabi Adam sebagai guru. Manakala iblis pula pergi mengaji juga dengan Nabi Adam tetapi secara terpaksa. Kan dia orang kata aku tak pergi kelas kan, aku dikata aku ponteng pula, tak apalah pergilah. Aku tidur dalam kelas pun tak ada, aku conteng-conteng tak apa, yang penting aku nampak pergi kelas. Jadi iblis pun pergi juga. Peringkat kedua dia masih tahan lagi, sabar lagi, tak apa, sabar. Tapi peringkat ketiga bila mana sampai pada ayat 34 ni, yang mana Allah ada beri hint sikit di akhir ayat 33 yang kita sebut sebelum ni, bila mana Allah beritahu pada malaikat inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Di pertengahan ayat 33, sesungguhnya aku tahu apa yang tersembunyi di langit-langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubdun, aku tahu apa yang kamu zahirkan. Wa ma kuntum taktumun, dan aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Apa malaikat sembunyikan? Malaikat tak ada sembunyi apa-apa daripada Tuhan. Tetapi ada satu makhluk di situ yang sedang menyembunyikan dan memendamkan sesuatu. Dia cuba pendam lagi. Iaitu iblis yang sedang memendamkan rasa dendam dan benci dan iri hati cemburu kepada Nabi Adam. Yang dah 2 kali Allah angkat dia lebih tinggi daripada dia dan para malaikat. Sampai pada ayat 34. Nak masuk tahap ketiga, Allah tinggikan Nabi Adam. Di mana Allah berfirman, kita mula masuk ayat 34. Pada firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita tengok terjemahannya dahulu. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia sombong dan tergolonglah dia dari kalangan orang-orang yang kafir. Kita
Kita lihat di sini peringkat ketiga, Allah nak tinggikan kedudukan Nabi Adam dengan cara Allah suruh mereka semua, murid-murid ni tadi semua yang dah mengaji dengan Nabi Adam, Allah suruh mereka sujud kepada guru mereka ini. Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kita bahaskan tafsiran lebih lanjut tentang apa erti sujud di sini, adakah sujud seperti yang kita bayangkan, sujud seperti dalam solat atau ada sujud lain, kita tengok sedikit, sebelum tu kita tengok sedikit, bila peringkat ketiga ni Allah nak tinggikan kedudukan Nabi Adam dengan cara Allah suruh mereka semua sujud kepada Nabi Adam. Iblis tadi peringkat pertama, tak apalah, Allah ajar ilmu pada dia, tak ada pada kami, tak apa, nanti satu hari Allah ajar kami sampai bab tu, kira kita standing lah. Iblis rasa tak apa lagi lah, tak apa, dia dah belajar dulu, esok aku belajar bab tu, tak apa. Tapi bila peringkat kedua, tengok-tengok bukan Allah ajar pada Iblis dan malaikat ilmu tu. Allah suruh mereka kalau nak belajar ilmu tu pergi ngaji dengan Nabi Adam. Dia kata, apa ni? Ni saja nak test water ke apa ni? Nak ajar kita selama ni ngaji dengan Tuhan. Tiba-tiba kena ngaji dengan Adam pula. Apa ni? Kira kita jadi murid pada Adam. Tapi dah Iblis tengok malaikat semua patuh. Tak apalah, aku ikut je lah. Aku tak nak dengar sangat dalam kelas pun tak apalah. Yang penting aku ada kehadiran ada, dapat markah tu. Peringkat kedua, Iblis cuba tahan lagi. Sampai peringkat ketiga, sampai pada tahap Allah suruh mereka sujud pada Adam. Dekat sini Iblis tak tahan dah. Peringkat pertama dia boleh sabar lagi. Peringkat ketiga dia boleh pendam lagi. Peringkat ketiga bila Allah suruh mereka sujud, Iblis cakap ni dah melampau. Ni aku Tuhan dah lupa ke aku ni siapa ni? Tak perasan ke aku ni kalau nak kata malaikat sujud, tapi aku ni mungkin lagi tinggi daripada malaikat kot. Aku banyak jasa, aku banyak beribadah, aku mengaji, ilmu aku study sampai tengah-tengah malam, orang lain tidur dalam kelas, aku tak pernah tidur dalam kelas. Ni tiba-tiba aku kena sujud pada orang yang dia dah belajar satu benda yang kita orang tak tahu, padahal kita orang dah belajar 1000 benda yang dia tak tahu. Jadi Iblis punya dendam dan cemburu semakin membara di sini dan dia tak tahan dah. Akhirnya dia terzahirkan apa yang selama ini dia sembunyikan, yang Allah sebut ayat 33 sebelum ni, ma kuntum taktumun, apa yang kamu sembunyikan. Iblis sembunyikan dalam ayat 33, lalu dengan ujian pada ayat 34 dia akhirnya tak tahan dan dia zahirkan dan diluahkan apa yang tersembunyi, terpendam selama ni dalam hati dia. Lalu bila Allah berfirman wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika mana kami berkata kepada malaikat. Allah tak sebut iblis di sini. Allah sebut malaikat sebab yang majoriti di situ siapa? Malaikat. Malaikat ramai. Iblis cuma seorang aja. Iblis cuma satu. Iblis tu nama dia lah. Nama dia Iblis. Jadi Allah cuma sebut malaikat. Jadi bila sebut malaikat, tak payah dah malaikat ramai, iblis seorang. Takkan dia cakap malaikat dan iblis. Contoh kalau dalam satu majlis, ni kadang-kadang orang tertanya, Ustaz, bila iblis tak sujud, apa salah iblis? Allah tak suruh dia sujud pun, Allah suruh malaikat yang sujud. Dan tu kenapa iblis yang kena muntah? Dia macam kita lah, kalau dalam satu majlis ada para pelajar. Dan contoh kita ni parent, kebetulan kita ada kat situ. Dah satu majlis tu, contoh kita parent, tak dijemput pun, tapi kita ada di situ kebetulan, kita pun diraihkan lah, dijemputlah duduk sekali. Lepas tu bila katakanlah nak ada nak baca Quran ke ataupun nak nasyid nak lagu negaraku ke, katakan mereka kata okey para pelajar semua sila berdiri. Kita tengok semua pelajar berdiri, kita aku bukan pelajar, aku parent, aku duduklah tengok aja dia orang. Tak, kita mesti berdiri sekali. Takkan dia nak kata para pelajar semua sila berdiri dan awak parent pun awak berdiri. Taklah. Dah kita seorang je, kita parent, tak ada parent lain, dia tak payah sebut nama kita. Faham-faham je lah, kita ada di antara hadirin, kita sekalilah join. Jadi bila Allah sebut, Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kamu. Dan iblis ada di situ, maknanya merangkumi iblis sekali. Sebab tu bila Allah marah iblis, Allah murka pada iblis, kenapa engkau tak sujud? Ada iblis pelik. Tuhan, ada suruh saya sujud ke? Tak ada sebut nama saya pun. Iblis pun tak pelik. Iblis pun faham, dia kena sujud juga walaupun Allah tak sebut nama dia. Iblis tak pelik, kita yang pelik. Jadi, bila Allah suruh mereka sujud kepada Nabi Adam, iblis enggan. Apa sebab iblis tak nak sujud? Dan apa penghalang dia sujud? Itu kita sebut sebentar lagi. Cuma kita sebutkan di sini secara ringkas. Apa yang dimaksudkan dengan sujud malaikat
kepada Nabi Adam. Bukankah sujud itu bererti sembah? Bukankah sembahan itu hanya untuk Allah? Macam mana mereka boleh sujud kepada Nabi Adam? Tidakkah ini perbuatan menyembah selain Allah? Kita lihat di sini, ini pun penting kita fahami dari segi bahasa Arab Al-Quran. Sebab perkataan sujud kita tak terjemah bahasa Melayu. Sujud itu bahasa Arab. Sajada, yasjudu, sujudan. Bahasa Arab. Kita sebut sujud, raka'a, yarka'u, ruku'an. Kita sebut ruku'. Semua tu kita tak terjemah bahasa Melayu. Kita ambil bahasa Arab sebiji macam tu. Jadi, sajada ataupun sujud, asal makna dia adalah tunduk. Sajadah ataupun sujud asal makna dia adalah tunduk. Tunduk serendah-rendahnya. Tu asal makna sujud. Sujud bukan makna sembah. Sujud itu makna dia adalah tunduk serendah-rendahnya. Tu sujud. Kalau sembah, abada ya'budu. Ibadah tu sembah. Tetapi kalau sajadah yasjudu, sujudan, dia makna tunduk. Okey, dia bukan makna sembah, dia makna tunduk. Tunduk serendah-rendahnya. Okey, bila kita tengok, sebab kadang-kadang orang confuse bab ni. Orang kata, macam mana malaikat sujud kepada Nabi Adam? Sujud tu kan sembah. Sembah kan hanya kepada Allah. Macam mana mereka sujud pada Adam? Adakah mereka sembah Adam? Bila kita faham sujud itu maknanya tunduk serendah-rendahnya, bukan makna sembah, kita tengok. Orang bila sujud, bila orang itu sujud kepada sesuatu, adakah sujud itu semestinya bererti menyembah? Kalau kita orang Islam, sebab kita tak ada sujud pada selain Allah, kita cuma sujud ketika solat. Kita fahamlah sujud tu untuk menyembah lah. Tetapi asal-asal seseorang bila sujud kepada sesuatu, adakah semesti perbuatan sujud itu simbol kepada penyembahan? Perbuatan sujud itu adakah semesti simbol kepada penyembahan? Tidak semesti. Sebab sujud ini dia simbol kepada dua benda. Orang sujud kepada sesuatu, dua sebab. Sama ada sebab dia menyembah sesuatu itu, dia sujudlah pada sesuatu itu. Ataupun dia sujud pada sesuatu itu bukan sebab dia sembah, tetapi sebab dia terlalu menghormati benda itu. Okey. Faham Sujud asal dia. Kita bukan tengok dari agama Islam ke agama lain, tak. Asal-asal perbuatan sujud tu manusia bila sujud pada sesuatu, adakah semesti menyembah? Tidak semesti. Dia ada dua sebab. Orang sujud sebab sembah, ataupun orang sujud sebab terlalu menghormati, bukan sebab sembah. Contoh kita tengok dalam budaya-budaya lain, contoh tak payah sebutlah budaya mana. Sebahagian budaya, kalau dia terlalu menghormati ibu bapa dia akan buat apa? Dia terlalu menghormati ibu bapa dia, dia sujud kepada ibu bapa dia. Kita tanya, you sembah mak bapak you? Tak sembah dia. Habis kenapa sujud? Terkenang jasa dia, terlalu menghormati dia. Kita tak katalah perbuatan tu halal, tapi kita kata dia buat kenapa? Adakah sujud tu bererti sembah? Tidak, dia sujud sebab menghormati. Sama juga dalam sesetengah budaya ataupun kerajaan ataupun bangsa, bila mereka nak menghadap raja mereka, maharaja mereka contoh, mereka akan sujud kepada maharaja mereka. Sujud kenapa? Sebab sebagai beri hormat kepada raja mereka. Tanya, adakah bangsa ini sembah raja mereka? Tak. Kalau Fir'aun tu dia sembahlah, penduduk kaum dia sembahlah sebab dia mengaku Tuhan. Tetapi adakah semua yang sujud kepada raja mereka sebab mereka sembah raja mereka? Tak semesti. Boleh jadi sebab mereka hormat kepada raja mereka, walaupun perbuatan itu salah. Okey, jadi itu kita kena faham. Perbuatan sujud dia bukan semesti makna sembah. Dia sujud itu boleh jadi sebab sembah dan boleh jadi sebab terlalu menghormati. Sebagaimana sebagian orang sujud kepada ibu bapa dia. Okey, itu kita sebut tentang sujud simbol apa? Penyembahan atau penghormatan. Sekarang kita datang kepada hukum sujud. Kalau kita dah tahu sujud tu boleh jadi sebab penyembahan, boleh jadi sebab penghormatan, kita tengok. Walaupun sujud tu ada sebab penyembahan, ada sebab penghormatan, adakah ini bererti kalau sujud untuk penyembahan hanya boleh kepada Allah? Adakah ini bererti bila kita dah bahagi dua tadi, kita fokus sikit.
Adakah ini bererti kalau nak sujud untuk penyembahan hanya boleh sujud kepada Allah, dan kalau saya nak sujud untuk penghormatan semata-mata boleh sujud kepada selain Allah? Adakah bererti begitu? Belum tentu. Kita faham ni dulu baru kita akan faham makna sujud malaikat kepada Nabi Adam. Okey, kita tengok, kita bezakan antara umat terdahulu dengan umat yang sekarang. Sebab syariat umat terdahulu dengan umat akhir zaman ini berbeza. Kita tahu contoh umat zaman Nabi Adam. Apa hukum berkahwin sesama mahram, adik-beradik? Halal ke haram? Syariat, benda yang syariat. Apa hukum kahwin sesama adik-beradik? Kahwin sesama mahram. Halal ke haram zaman Nabi Adam? Halal lah. Kalau haram, tak beranak pinak lah, tak lahir lagi tu. Dah semua tu adik-beradik zaman tu. Jadi zaman Nabi Adam kahwin adik-beradik boleh. Kalau tak membiak manusia ni. Tapi zaman kita hari ni, adakah boleh kahwin mahram adik-beradik? Tak boleh. Jadi lain zaman, syariat boleh berbeza. Akidah tak berbeza. Akidah iaitu sembah Allah. Allah itu Maha Esa, tu tetap dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman sama je. Tapi yang berbeza apa? Hukum hakam boleh berbeza. Syariat boleh berbeza. Seperti contoh kahwin tadi. Okey, itu sebagai contoh. Banyak contoh lagi lah. Kita ambil satu contoh aja, ringkaskan masa. Sama juga dalam bab ni. Sujud. Sebelum kita kata sujud kepada selain Allah, apa hukum dia? Kita tengok. Kita ingat balik. Sujud tadi kita kata apa? Sebagai penyembahan atau sebagai penghormatan. Sujud sebagai penyembahan ni, dia masuk dalam akidah ke? Dia masuk dalam syariah? Hukum hakam. Sujud sebagai penyembahan, dia masuk dalam akidah. Jadi, dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita hari ni, tak berubah hukum dia. Sujud sebagai penyembahan hanya boleh kepada Allah sahaja. Sebab dia akidah. Jadi dari zaman Nabi Adam sepanjang zaman sampai hari kiamat, hukumnya sama, iaitu sujud sebagai penyembahan hanya layak kepada Allah semata-mata. Tetapi yang lagi satu, sujud sebagai penghormatan. Penghormatan ni masuk dalam bab akidah ke? Menghormati guru. Ni bab fiqah ke bab akidah ni? Tak ada masalah akidah. Menghormati guru, menghormati ibu bapa, menghormati rakan sebaya pun. Ini bukan dalam bab akidah. Jadi sujud sebagai penghormatan, dia bukan akidah. Jadi lain zaman, lain syariat, lain hukumnya. Jadi kita tengok, sujud sebagai penyembahan sepanjang zaman, hukum dia sama. Zaman kita tak boleh sujud kepada selain Allah. Zaman Nabi Adam pun tak boleh sujud untuk sembah selain Allah. Zaman Nabi Nuh pun tak boleh sujud untuk sembah selain Allah. Zaman Nabi apa pun tak boleh sujud untuk sembah selain Allah. Tetapi kalau sujud bukan untuk sembah, sujud menganggap dia Tuhan, bukan. Sujud sebab menghormati jasa dia, sujud kepada cikgu, sujud kepada ibu bapa, sujud kepada orang yang sangat kita sayangi dan hormati dia. Yang ini hukum dia berbeza ikut zaman. Zaman kita hari ini, zaman kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya haram. Hukumnya dilarang. Jadi zaman kita ni sujud sebagai penyembahan, sujud kepada selain Allah untuk penyembahan, hukum dia haram, tak boleh. Dalam bab akidah tak boleh. Sujud yang lagi satu, zaman kita ni, zaman kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman kita ni sujud kepada selain Allah sekadar penghormatan sahaja, sujud kepada mak bapak sebagai penghormatan, sujud kepada isteri kepada suami, anak kepada mak bapak pun semua, murid kepada guru, sebagai penghormatan, sujud penghormatan pun tidak boleh zaman kita. Tak boleh. Penyembahan tak boleh, penghormatan pun tak boleh. Dua-dua jenis sujud tak boleh. Sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Mafhumnya, Nabi bersabda mafhumnya, kalaulah aku boleh nak perintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang lain, nescaya aku akan suruh si isteri sujud kepada suaminya. Maksud Nabi di sini sujud apa? Sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Sebab takkan jadi maksud dia
kalau kata sujud tu maksud sembah, tak sesuai makna dia jadi, sabda Nabi akan jadi, makna kalaulah aku boleh suruh seseorang sembah seseorang, nescaya aku akan suruh isteri sembah suami. Takkan jadi. Nabi memang takkan tergerak pun nak suruh seseorang sembah seseorang yang lain. Tapi maksud di situ Nabi nak kata jasa seorang suami itu bila dia tunaikan hak seorang isteri itu, dia punya jasa sangat besar dan seorang isteri takkan dapat bayar jasa seorang suami sampai kalau tahap dia menghormati suami, sampai ke tahap dia sujud kepada suami pun dia tak dapat bayar hak suami yang benar-benar laksanakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Jadi maksud Nabi di situ sujud apa? Sujud penghormatan. Nak bagi tahu sujud ibadah memang terlarang sepanjang zaman dan sujud penghormatan zaman kita terlarang. Okey, kalau sujud ibadah kita kata sepanjang zaman terlarang. Sujud penghormatan zaman kita dilarang dan zaman sebelum kita tidak dilarang sujud penghormatan kepada selain Allah. Antara contoh, kalau kita nak lihat antara contoh yang mungkin mudah, mungkin semua orang tahu cerita ni, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Semua tahu kan kisah Nabi Yusuf, yang mana sepanjang surah tu kisah Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf, bila mereka abang-abang Nabi Yusuf iri hati dan cemburu dan mereka buang Nabi Yusuf, dan akhirnya Allah jaga Nabi Yusuf dan ditakdirkan mereka bertemu semula, dan kemudian Nabi Yusuf memaafkan abang-abangnya dan menjemput mereka semua masuk ke Mesir dan tinggal bersama. Lalu akhir tu boleh baca dekat 2 muka surat terakhir surah Yusuf, Allah berfirman apa? Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Bila mereka semua dah berkumpul, apa jadi? Mereka semua tunduk sujud kepada Nabi Yusuf. Dengan Nabi Yaqub sekali, dengan abang-abang dia apa semua, mereka Allah kata apa? Tunduk sujud kepada Nabi Yusuf. Dia orang sembah Nabi Yusuf ke? Tak. Dia orang sujud bukan sebagai penyembahan. Sebab sujud penyembahan memang haram sepanjang zaman. Tetapi yang dimaksudkan di situ adalah sujud sebagai penghormatan. Sujud penghormatan bukan haram ke? Haram pada zaman kita. Tidak haram pada zaman mereka. Macam mana zaman kita haram, zaman mereka haram? Benda biasa. Sebab itu syariat, bukan akidah. Syariat seperti mana zaman dulu boleh kahwin adik-beradik, zaman Nabi Adam, zaman kita tak boleh. Begitu juga zaman Nabi Yusuf boleh sujud kepada selain Allah sebagai penghormatan, tetapi tidak boleh pada zaman kita. Sebab zaman kita mungkin orangnya iman dia lemah sikit. Nampak kain Kaabah pun kalau boleh nak koyakkan, lepas tu bawa balik rumah jadi azimat apa semua, benda tu pun iman dah lemah, apalagi bila dibenarkan sujud penghormatan kepada orang lain boleh terbawa kepada sujud penyembahan. Sebab itu hikmah dilarang umat kita sujud penghormatan pun dilarang kerana boleh terbawa kepada sujud penyembahan. Jadi bila kita faham ni beza dua jenis sujud ni, sujud penyembahan dalam bab akidah, sujud penghormatan dalam bab syariah, tak sama hukum dia, berbeza. Kita faham sujud malaikat di sini, Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Adakah sujud penyembahan untuk jadikan Adam Tuhan? Tidak. Tetapi sujud malaikat kepada Nabi Adam adalah apa? Sujud penghormatan sebagai apa? Sebagai guru yang telah berjasa mengajar mereka. Jadi bila Nabi Adam di sini kedudukannya sebagai guru kepada malaikat yang telah mendapat ilmu dan telah mendapat pendidikan daripada Nabi Adam. Bila Allah suruh sujud bukan sebab Nabi Adam nak dijadikan Tuhan, tetapi sebagai menghormati guru, dan sujud itu dibenarkan pada ketika itu, pada zaman itu. Jadi kita faham kot, jelas sebab bab ni kadang-kadang orang confuse. Jadi kita terpaksa terangkan panjang lebar sikit. Masa kita makin singkat. Okey, kita lihat. Kita dah faham bab tu. Bila Allah suruh mereka semua sujud, apa jadi? Fasajadu illa iblis. Maka mereka semua pun sujud. Semua malaikat sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Di sini kita lihat di sini Allah sebut dua golongan. Satu malaikat yang patuh dan akur sujud. Dan satu lagi iblis yang tidak yang ingkar dan tidak mahu sujud. Satu perkara yang kita sebut sepintas lalu di sini, sebab kita ada sebut dalam ayat yang sebelum tadi di awal, dalam kita imbau tadi, kita ada sebut perkataan summa yang kita terjemah kemudian, penggunaan dia untuk ada lenggang waktu.
Allah ajar Nabi Adam ilmu, summa, kemudian lama sikit, baru Nabi Adam pergi masuk pertandingan lawan malaikat. Summa, untuk lingkar waktu. Lawan kepada summa apa? Fa. Macam dekat ayat 34 ni. Fa sajadu. Allah tak kata, Allah suruh malaikat sujud, summa sajadu, kemudian mereka sujud. Kalau Allah kata summa, kemudian, maknanya bila Allah suruh malaikat sujud, malaikat kata, jap, nak fikir dulu. Kami sujud pada Adam. Kenapa kita orang kena sujud pada Adam? Nabi Adam dah ajar kita ilmu. Tapi kita pun ada ilmu yang Nabi Adam tak tahu. Tapi kan Tuhan dah suruh. Betul juga Tuhan suruh. Okeylah, sujud je lah. Nak buat macam mana? Dia orang fikir-fikir lama sikit baru sujud. Kalau digunakan perkataan summa di sini. Tapi tidak. Allah guna perkataan apa? Fa sajadu. Fa, lalu mereka sujud. Perkataan summa untuk masuk lama sikit. Tapi fa untuk mana apa? Segera. Perkataan menggambarkan, bunyi itu menggambarkan maksud. Summa, bunyi lama sikit, masuk dia lama sikit. Tapi fa, sekelip mata je kita sebut, maknanya sepintas masa dia pun laju je. Allah suruh malaikat sujud. Usjudu li Adam. Sujud kamu pada Adam. Malaikat buat apa? Fa sajadu. Lalu mereka sujud. Mana terus mereka sujud. Mereka tak fikir. Jap, ni sujud sembahan ke penghormatan? Jap, dia orang kata tak boleh sujud. Dia orang ni kata mazhab ni kata boleh sujud. Tak, malaikat tak fikir semua tu. Terus sujud. Ni nak gambarkan kepada kita apa? Malaikat di sini, bukan kalau kita baca terjemahan semata-mata, tanpa melihat bahasa Arab Al-Quran, kita cuma dapat satu pengajaran. Iaitu malaikat akur kepada perintah Allah. Mereka sujud. Tapi tak nampak pun malaikat sujud dengan pantas tanpa persoalkan perintah Allah. Yang itu tak nampak. Bila kita lihat bahasa Arab Al-Quran, fa itu fungsinya untuk segera, kita dapat dua pengajaran. Pertama, malaikat akur taat kepada Allah, dan kedua, malaikat taat dengan bersegera tanpa bertangguh dan berdalih dan melambat-lambatkan. Jadi itu dua pengajaran bonus bila kita mendalami bahasa Arab Al-Quran. Iaitu sisi malaikat, mereka taat dengan bersegera. Iblis pula bukan sahaja ingkar. Iblis ingkar tidak mahu sujud. Illa iblis. Kecuali iblis, dia ingkar tidak mahu sujud. Bukan sahaja ingkar, tetapi iblis pula berdalih. Kalau malaikat, dua benda. Taat dan bersegera. Iblis tak nak sujud, bukan tak nak sujud sahaja, tetapi berdalih dan mempersoalkan keputusan Allah. Di sini dalam ayat Al-Baqarah ni Allah ringkaskan. Allah cuma bagi tahu iblis tidak sujud, dia enggan, dia sombong, dan dia masuk dari kalangan orang yang kafir. Kalau nak perincian, boleh baca sendiri, nanti lihat Allah perincikan di dalam surah Al-A'raf antaranya. Surah Al-A'raf awal-awal lagi Allah dah mula cerita pasal kisah Nabi Adam, musarat pertama, kedua dan ketiga tu. Kemudian musarat keempat tu untuk keturunan Adam pula. Allah rakamkan perbualan Allah dengan iblis. Allah tanya, kenapa kau tak nak sujud? Lepas tu iblis jawab macam ni. Lepas tu Allah murka kepada iblis, Allah laknat. Lepas tu dia minta permintaan, panjang. Conversation dia tu panjang. Dekat surah Al-A'raf ada, dekat surah Al-Hijr ada, dekat surah Sad ada. Dekat banyak surah tu Allah cerita dengan lebih detail, terperinci lagi, boleh baca di sana. Kita lihat bila iblis tak nak sujud di sini, Allah kata fasajadu illa iblis. Mereka pun sujud kecuali iblis. Apa sebab iblis tak nak sujud? Adakah sebab dia tak sihat hari tu ke? Ataupun dia sakit belakang ke? Dia tak boleh nak tunduk sangat ke? Dia tak sujud sebab apa? Allah jelaskan. Aba. Ni kita tengok tiga perkataan ni, aba, wastakbara, wa kana minal kafirin. 3 poin ni. Allah bagi tahu bila orang tengok iblis tak nak sujud. Orang kata tanya, apa sebab iblis tak nak sujud? Lalu Allah jawab, aba. Dia tak nak sujud bukan sebab dia ada alasan yang munasabah, bukan sebab dia tak sihat hari itu, bukan sebab dia sakit belakang tak boleh tunduk, tetapi dia tidak sujud atas pilihan dia sendiri yang enggan. Aba, dia enggan ni, aba kita terjemah bahasa Melayu enggan. Sebenarnya enggan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab dia ada banyak perkataan. Aba, rafadha dan banyak lagi. Aba dalam bahasa Arab dia bukan enggan yang biasa-biasa. Kita kata enggan, bahasa Arab dia ada banyak perkataan dan banyak peringkat. Setiap peringkat keengganan tu, enggan yang biasa-biasa, kalau pujuk okey dia ikut. Ada perkataan dia dalam bahasa Arab. Ada enggan yang ngada-ngada, lepas bagi gula-gula dia ikut. Tu ada perkataan dia dalam bahasa Arab. Aba dia bukan enggan yang biasa-biasa. Aba dia adalah
perkataan yang membawa maksud enggan yang bersangatan. Itu mana aba. Kalau aba, dia enggan yang bukan biasa-biasa, enggan yang sangat-sangat, yang kalau pujuk macam mana pun tiada maaf bagimu. Orang bagi talak satu, dia minta talak 3 turun. Ni aba yang macam ni. Tu yang kadang-kadang orang tertanya, Ustaz, Iblis dia buat satu dosa je. Takkan Tuhan tak nak terima taubat dia? Bukan masalah Allah tak nak terima taubat Iblis, tapi masalah Iblis sendiri yang enggan. Dah tutup hati dia rapat-rapat, tidak terdetik langsung ingin kembali ke pangkal jalan dan bertaubat kepada Allah. Mana kita tahu semua ni daripada perkataan aba. Aba tu menggambarkan keengganan yang bersangatan, yang tidak mahu menerima hakikat itu walau sedikit pun. Dipujuk macam mana pun, no way, tak nak dah. Jadi tu aba. Bila Allah sebut Iblis kenapa tak sujud, sebab dia sendiri buat pilihan itu, dan pujuk macam mana pun dia tidak akan tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Bila orang tertanya Iblis kenapa tak sujud, jawapan dia aba, sebab dia sendiri yang tak nak sujud dan dia enggan. Dia tutup pintu, no way, kau pujuk aku macam mana pun aku takkan balik dah. Orang tertanya pula, apa sebab Iblis punya benci kepada Nabi Adam dan punya allergic dia nak sujud kepada Nabi Adam? Apa masalah dia sebenarnya? Ada isu apa pula? Adam ada rampas kekasih Iblis ke apa? Apa masalah ni? Dia orang gaduh apa? Isu apa sebenarnya ni? Jadi Allah jawab pula, Iblis enggan sangat-sangat sujud kepada Nabi Adam. Apa punca dia? Apa masalah dia? Apa isu dia? Istakbara. Sambungan lepas tu wastakbara. Keengganan yang bersangatan daripada Iblis itu puncanya adalah kerana wastakbara, kerana dia mempunyai sifat takabur di dalam diri dia. Dan bila Iblis ada sifat takabur dalam diri dia, apa jadi dengan dia? Istakbara ni pun kalau kita nak cerita perkataan bahasa Arab Al-Quran dia, panjang cerita lah. Cuma kita bagi hint sikit aja, perinciannya dalam kelas bahasa Arab Al-Quran. Istakbara, 3 huruf kata dasar dia, huruf kaf, huruf ba, huruf ra. Daripada kabara ataupun kabir. Kabir mana apa? Allahu Akbar. Apa mana? Besar. Jadi Iblis bila dia ada istakbara, dia bukan besar, tapi dia rasa besar. Dia perasan diri dia besar. Jadi ini benda yang bahaya sebenarnya. Sombong ni bukan tunggu kita Allah suruh sujud pada Tuhan, kita tak nak sujud, baru kita panggil sombong. Tak. Bila kita perasan kita lagi hebat daripada orang lain, kita rasa lagi tinggi, kita lagi besar daripada orang lain, tu pun dah kira sombong. Cuma nampak tak nampak, perasan tak perasan aja lagi. Tu bila kita tengok bahasa Arab Al-Quran, baru kita, aku ni sebenarnya ada sombong juga ni. Bukan kita tengok, orang tu sombong. Tak, bukan kita tengok orang, tengok diri tu lah. Jadi istakbara daripada perkataan kabir, besar. Istakbara maknanya dia perasan diri dia besar, menyebabkan dia tak nak tunduk pada Nabi Adam. Jadi itu punca dia enggan yang bersangatan. Bila dalam diri dia rasa diri dia lebih baik sedikit daripada orang lain. Dan tanda dia bila dia kata apa dalam surah Al-A'raf, Allah perincikan Iblis punya tanda sombong tu bila dia ucapkan apa? Dia kata ana khairum minhu. Allah tanya, kenapa kau tak sujud pada Adam? Dia tunjuk kesombongan dia dengan kata apa? 3 perkataan yang kadang-kadang ramai anak Adam sebut juga. Dia kata ana khairum minhu. Dia kata aku lagi bagus dari dia. Orang putih sebut apa? Yang orang Melayu pun banyak cakap perkataan ni. I'm better than him. Kenapa kau tak boleh? I'm better than him lah. Aku nak dengar cakap dia. Betul lah dia cakap tu, tapi kenapa dia nak bagi nasihat tu kat aku? Aku tahu dah dia tak cakap apa. Aku tahu I'm better than him. Kenapa dia dapat bukan aku dapat? I'm better than him. Apa mana? Ana khairun minhu. Dan itu sama perkataan yang Iblis cakap yang Allah iktiraf itu sebagai tanda kesombongan. Bahaya sombong dia apa? Dia membawa kepada kekufuran. Sebab tu bila Allah bagi tahu kenapa dia tak nak sujud, dia sendiri yang enggan. Dia tolak sekeras-kerasnya. Apa sebab? Istakbara, dia sombong. Apa kesannya? Wa kana minal kafirin, maka dia tergolong di kalangan orang-orang yang kufur. Jadi pengajaran penting yang kita ambil daripada ayat ni, iaitu satu pengajaran penting ringkas, iaitu sombong itu benih kekufuran. Sombong itu benih kekufuran. Yang mana kekufuran pula adalah satu dosa yang sangat besar yang melayakkan seseorang itu dihumban ke dalam neraka. Kita tengok Iblis, Allah laknat dia, Allah buang dia dan Allah humban dia masuk dalam neraka hari kiamat nanti. Berapa dosa dia buat?
Dia iblis ada main judi, minum arak, mencuri samun, rasuah, tipu duit rakyat. Ada buat semua tu? Tak ada. Iblis tak ada buat semua tu. Dia rajin lagi. Mungkin kerja siang, pagi, malam, petang, tak buat, tak tidur pun. Tapi dengan satu dosa sahaja, iblis dilaknat. Sebab apa? Sebab dosa itu adalah dosa yang sangat besar, dosa kekufuran. Agak-agak banding kita dengan iblis, mungkin kita banyak dosa lagi kot. Iblis mungkin tak ada mengumpat apa semua, tak ada cakap-cakap gosi-gosi dalam kelas apa. Ustaz ni, kita tengah bercakap, dia bercakap juga kat belakang apa semua. Bukan kita lah, orang lain. Jadi, iblis di sini dengan satu dosa sahaja melayakkan dia dihukum ke dalam neraka. Sebab itu, jangan kita rasa remeh. Alah, aku buat dosa sikit aja, yang tu buat dosa lagi banyak lagi, relax lah. Tidak. Sebab boleh jadi dosa yang sedikit, kesannya besar dan boleh membawa ke gaung api neraka. Wala'iyazbillah. Kita sambung lagi. Kita masa ayat 34 dan masa sekarang pukul 11.14. Kita cuba laju sikit. Kita tengok. Di sini Allah ringkaskan. Sampai ayat 34, bila Allah cerita tentang kesudahan iblis, dia tergolong dari kalangan orang-orang yang kafir. Orang boleh faham dah. Oh, bila kafir maknanya dia dah dibuang oleh Allah dan dia dilaknat dan dia akan dihumban ke dalam neraka. Jadi Allah tak cerita panjang-panjang pasal iblis di sini. Sebab fokus ayat 30 hingga 39 ni, fokus dia asalnya apa? Nak cerita pasal sejarah manusia. Jadi iblis tu habis cerita pasal dia, yang cukup-cukup je penting-penting Allah stop di sini dahulu tentang iblis dan perinciannya dalam surah Al-A'raf dan surah-surah yang kita sebutkan tadi. Jadi orang dah boleh faham, okey, iblis dah kafir, maksudnya dia dah dilaknat lah, dia dah ingkar kepada Allah. Jadi orang tertanya pula, apa jadi dengan Nabi Adam lepas tu? Lalu Allah berfirman, Allah sambung lagi cerita tentang Nabi Adam pada ayat berapa? Ayat 35. Pada firman Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah berfirman, mafhumnya, kami berkata dan kami pun berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga. Ini terjemahan ringkas lah. Nak perincikan dari segi bahasa Al-Quran, kita tak cukup masa di sini. Allah sebut di sini, tinggallah engkau di dalam syurga itu. Allah kata kepada Adam. Lalu Allah kata apa lagi? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah kamu berdua, makanlah dari makanan dari syurga itu sepuas-puasnya apa sahaja yang kamu sukai. Kita lihat di sini ada dua poin di sini, kita ringkaskan. Bila Allah persilakan kepada Nabi Adam, satu benda sebelum terlupa. Di awal ayat ni, setelah Nabi Adam dimusuhi oleh iblis dan iblis sudah dikeluarkan dari syurga, Allah pelawa Nabi Adam dan isterinya Hawa ke mana? Ke syurga. Kita tahu syurga ni, siapa yang boleh masuk syurga? Yang kita dah belajar, basic asas dia. Orang yang masuk syurga adalah orang yang beriman dan amal soleh. Yang Allah sebut dua syarat ni dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Amanu wa amilus salihat. Orang beriman dan amal soleh. Ni orang yang masuk syurga. Kita tengok Nabi Adam, Allah bagi dia masuk syurga, apa amalan yang dia dah buat? Dia dah puasa, rasanya bulan Ramadan tak sampai lagi kot. Dia dah buat haji, rasa bulan Ramadan tak sampai lagi, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah lagi tak sampai lagi. Apa amalan yang Nabi Adam dah buat? Kita tak tahulah selain dia dah belajar ilmu dan dia dah mengajar malaikat. Kita tengok Nabi Adam, Allah pelawa dia masuk syurga percuma macam tu aja. Kita tak tahu, dia tak dihisap dulu ke? Dia tak kena timbang amalan dulu ke? Macam mana boleh masuk syurga percuma macam tu aja? Di sini satu benda kita kena ambil perhatian, iaitu kunci syurga itu hak milik mutlak Allah Ta'ala. Kunci syurga itu hak milik mutlak Allah. Allah nak masukkan syurga tu siapa-siapa tu sekati Allah. Sekatilah, maknanya terpulang kepada Allah. Allah nak masukkan syurga orang yang dah beramal soleh, itu hak Allah. Allah nak masukkan ke dalam syurga orang yang tak beramal langsung, itu hak Allah. Kita faham ini akan membuatkan kita lebih merendah diri dan menjauhkan diri daripada menghukum seseorang itu ke syurga atau ke neraka. Satu orang mati, dia ni banyak beramal ni, dia ahli syurga ni, kita tak layak buat tu. Kita tak layak kata. Sebab itu hak Allah sepenuhnya. Ini selalu solat main-main, lepas tu selalu sama orang curi duit, orang selalu tipu semua ni, tak masuk syurga ni. Kita tak ada hak itu sedikit pun.
Sebab tu dalam hadis Nabi ada cerita, panjang pula cerita. Dalam hadis Nabi cerita bagaimana ada dua orang yang satunya kuat beribadah dan satu lagi malas beribadah. Sehingga orang yang kuat beribadah ni akhirnya dia pandang rendah pada orang yang banyak buat maksiat ni. Lalu orang yang kuat beribadah ni pandang dan dia kata apa? Dia kata wallahi la yaghfirukallah. Dia kata demi Allah aku rasa Tuhan takkan ampunkan dosa kau. Dah lah tak nak beribadat, lepas tu banyak buat maksiat. Orang macam ni kalau mati masuk neraka lah. Dia cakap macam tu, Nabi kata apa? Allah pun berkata kepada mereka berdua, Allah tujukan kepada mereka berdua, Allah kata apa? Man zal ladzi yata'alla alayya. Allah kata mafhumnya, siapa dia yang berani guna nama aku untuk hukum orang lain? Dia Tuhan ke nak kata syurga neraka, orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka, orang ni dapat keampunan, orang ni tak dapat keampunan? Allah kata siapa dia yang nak berani guna nama aku? Lalu Allah kata apa? Demi kekuasaanku, aku telah ampunkan dosa orang ini yang banyak buat maksiat tu. Allah kata aku ampunkan dosa dia dan aku telah gugurkan semua amalan kebaikan orang yang satu lagi. Yang kuat beribadah tu dengan sebab mulut dia kata pada orang tu, kau ni takkan masuk syurga, kau ni takkan dapat keampunan Allah. Dia sebut benda tu aja, amalan dia berpuluh-puluh tahun sia-sia dan gugur dan seolah-olah dia tak pernah buat pun. Jadi kita kena sentiasa merendah diri, kita ingat kita bukan Tuhan. Tuhan nak bagi siapa masuk syurga, tu hak mutlak Tuhan. Dan Allah nak bagi siapa masuk neraka, itu kerana keadilannya. Kita sendiri, kita tak tahu kita ke mana nanti. Kita akan mati dalam keadaan yang bagaimana. Wal'iyadzubillah. Jadi itu satu kita ambil. Kemudian bila Allah berfirman, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Bila Allah pelawar mereka masuk syurga, tanpa hisab, tanpa timbang amal apa semua, Allah persilakan lagi. Allah kata makanlah dari makanannya sepuas-puas apa yang kamu berdua sukai. Ini pun kita tengok penting dari segi bahasa Arab Al-Quran. Sikit je kita tengok. Bila Allah kata wakula minha, min kita dah belajar dalam bahasa Arab mana dia apa? Daripada ataupun dari. Wakula makanlah min daripada apa yang ada dalam syurga tu. Perkataan min dalam bahasa Arab antara fungsi dia adalah untuk makna sebahagian. Allah bagi mereka masuk dalam syurga. Allah kata makanlah ragadan, sepuas-puasnya. Tapi Allah kata min. Min kita tahu dalam bahasa Arab makna sebahagian. Kata makan sepuas-puasnya. Tapi min sebahagian. So kena makan sebahagian je. Tak boleh makan sepuas-puasnya ke? Tapi ragadan sepuas-puasnya. Mana satu ni? Di sini bila Allah kata makanlah daripada apa yang ada di dalam syurga, maknanya sebahagian. Tapi bila Allah kata ragadan sepuas-puasnya, nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu luasnya syurga dan banyaknya nikmat yang ada di dalam syurga dalam bab makan sahaja pun. Nak bagi tahu kalau Nabi Adam dan isterinya Hawa pusing nak pergi tawaf syurga tu, ambil merasa beratus ribu tahun pun sepanjang umur mereka pusing satu syurga tu, mereka takkan mampu untuk habiskan dan merasai semua nikmat yang ada dalam syurga. Mana kita tahu? Daripada min. Sebab min makna dia, fungsi dia untuk sebahagian. Maknanya seolah-olah Allah nak bagi tahu, kamu pusinglah satu syurga tu, kamu pergi tawaf, habiskan umur kamu selama-lamanya pusing satu syurga, ke hulu, ke hilir, ke sana, ke sini, naik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1000 apa semua. Sampai beribu tahun hidup kat syurga, kamu sentiasa akan jumpa nikmat yang baru. Dah hidup beribu tahun kat syurga, buah ni kita tak pernah jumpa dalam syurga. Banyak lagi kita tak terukai dalam syurga ni. Pergi lagi. Makin jauh pergi dalam syurga, makin ada yang baru. Sentiasa apa yang dirasai dalam syurga, hanya sebahagian, dia belum merasai sepenuhnya semua yang ada dalam syurga. Walaupun dia hidup beribu tahun dalam syurga selama-lamanya. Nak bagi tahu syurga itu terlalu luas. Sebab tu dalam ayat lain Allah kata, Allah berfirman, satu tingkat syurga itu pun keluasannya seluas 7 petala langit dan bumi. Kita bayangkan orang kita sekarang, teknologi canggih apa semua, yang roket yang boleh pergi sepantasnya, nak pergi ke bulan ke mana, planet mana pun ambil masa mungkin beribu tahun. Bukan tahun biasa, tahun cahaya pula. Tu baru langit pertama. Langit pertama pun mungkin baru awal aja, belum sampai penghujung lagi. Macam mana syurga tu? Allah kata 7 petala langit. Satu petala langit pun kita roket paling laju pun berapa ratus ribu tahun cahaya pun tak lepas-lepas, tak sampai lagi.
Jadi wa kula minha ragadan wa kula minha, sebahagian nak bagi tahu nikmat dalam syurga habiskan seumur hidup pun takkan habis sebab terlalu luas dan terlalu banyak. Ragadan haitsu syi'tuma, sepuas-puasnya nak bagi tahu nikmat dalam syurga tiada limit dan batasan. Beza dengan dunia. Kalau kat dunia, nikmat kat dunia, orang tu duit dia banyak mana pun, dia sangat tergila-gilakan durian. Tapi dan dia orang kaya, dia boleh beli semua durian yang ada kat muka bumi ni. Dia ada duit, dia beli semua durian kat muka bumi. Boleh tak dia makan semua durian tu? Tak boleh. Dia makan, kalau dia berani, dia takkan berani lah. Mati dia makan semua durian tu. Kalau dia berani pun, dia makan, dia takkan rasai nikmat yang sempurna. Dia makan 10 ulas, pertama sedap. Makan sampai 20 ulas, 30 ulas, dia akan nak termuntah. Sebab apa? Sebab nikmat di dunia ada limit. Makin banyak rasa, makin kurang nikmat. Beza dengan syurga, makin banyak dia rasa, makin sedap dan bertambah lazat nikmat tu. Tu ringkas pada wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian Allah berfirman, wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Setelah Allah bagi pelawak dan persilakan mereka menikmati apa yang di dalam syurga tu, Allah beri satu larangan, satu sahaja. Diberikan seluas-luasnya apa yang ada dalam syurga. Semua dalam syurga halal, satu benda je haram. Allah berfirman apa? Wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Dan jangan kamu mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Lalu kamu berdua akan jadi dari kalangan orang-orang yang zalim. Di sini kalau kita lihat dari segi bahasa Arab Al-Qurannya, kalau kita tengok pada wala taqraba, ada panjang 2 harakat. Taqraba, panjang 2 harakat. Mad asli di situ. Kenapa panjang 2 harakat? Sebab 2 orang. Siapa? Nabi Adam dan Hawa. Alif di situ disebut aliful isnain, iaitu alif 2 orang. Wala taqraba, jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Lepas tu fatakuna pun panjang 2 harakat. Ada alif 2 harakat untuk 2 orang, iaitu Adam dan Hawa. Okey, kenapa Allah tak sekadar kata kenapa di situ Adam dengan Hawa, siapa ketua keluarga? Adam lah ketua keluarga. Bila Adam ketua keluarga, kalau kita ada skrip tu, biasa kita bagi arahan kepada ketua rombongan. Ada banyak kumpulan lah, ada 10 kumpulan, kita bagi arahan kepada ketua kumpulan, dan ketua kumpulan bertanggungjawab kepada anak buah dia. Tapi di sini ada Adam ketua dan ada orang bawahan dia ataupun pengikut dia, anak buah dia, iaitu Hawa, isteri dia. Kenapa tidak sekadar Allah kata, Adam jangan kau mendekati pohon khuldi ni, pastikan isteri kau pun sama. Kalau tak, kau tanggungjawab apa yang berlaku, kau bertanggungjawab, dan isteri kau kalau pergi pun kau tak pergi, kau bertanggungjawab. Kenapa Allah tak tuju pada Adam sendiri? Allah kata la taqraba, jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Fatakuna, yang akan menyebabkan kamu berdua menjadi dari kalangan orang-orang yang zalim. Di sini nak bagi tahu apa? Nak ambil pengajaran, iaitu setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Tak kira mana suami, mana isteri. Suami pergi mendekati pohon tu, isteri tak pergi, isteri tak salah. Suami, isteri dah nasihat apa semua, suami pergi juga, isteri tak pergi, isteri tak akan disalahkan, Nabi Adam seorang akan disalahkan. Ataupun Nabi Adam tak pergi, dia tengah tidur, bini dia pergi seorang-seorang mendekati pohon tu, bini dia yang akan disalahkan, isteri dia Hawa yang akan disalahkan, Nabi Adam tak akan disalahkan. Dua-dua pergi, Nabi Adam, kenapa kau bawa bini kau? Kau yang kena. Kau kena denda, bini kau tak kena. Tak. Dua-dua pergi, dua-dua kena. Sebab nak beritahu setiap orang itu bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Tak boleh kita kata tak apa, saya macam ni, nanti bapak saya tanggunglah kat hari kiamat. Pasal dia tak masuk saya mengatasi saya kecil, saya jadi macam ni. Tak. Bapak tak tanggungjawab, dia sendiri yang bertanggungjawab ke atas diri dia. Itu banyak Allah jelaskan di dalam ayat lain, antaranya boleh tengok secara ringkas, nota ringkas, boleh tengok dalam surah Fatir ayat 18, dalam surah Al-Isra ayat 15, dalam surah Luqman ayat 33 dan banyak lagi. Itu boleh tengok ayat-ayat yang Allah perincikan tentang setiap orang itu bertanggungjawab ke atas amalannya. Hari akhirat nanti dia orang akan saling salah menyalahkan. Anak pergi cari bapak, bapak lari daripada anak-anak, isteri lari daripada suami, suami lari daripada isteri, dan akhirnya mereka saling salah menyalahkan, tetapi Allah bertanggungjawabkan setiap kesalahan kepada orang yang melakukannya. Itu
yang kita lihat nikmat yang Allah beri di dalam syurga dan satu sahaja larangan di dalam syurga yang Allah letakkan di situ sebagai menguji mereka berdua. Apa jadi lepas tu? Masuk balik watak iblis lepas ni pada firman Allah fa'azallahum asy-syaitan. Kita dah 11.30. Kalau ikutkan waktu kita sampai sini lah 11.30. Tapi macam mana? Nak ikut waktu 11.30 kita stop di sini dah. Sambung sikit Ustaz. Sambung sikit Ustaz. Sambung sikit Ustaz. Boleh Boleh kita sambung tak ada masalah sebab kita mula lewat tadi. Okey, kita sambung sikit. Ringkas sampai ada beberapa ayat lagi. Kita tengok apa jadi lepas tu. Iblis, Allah nak cerita di sini, Iblis dia punya dendam dia tak terhenti di situ. Bukan dia dah kena buang, tak apalah, bawa diri aku mulakan hidup baru dengan rakyat baru aku semua nanti. Tak. Iblis kembali semula dengan perancangan baru. Dia buat apa? Fa'azallahum asy-syaitanu anha. Kita dah sebut tadi. Kita terjemah dulu tak apa. Lalu syaitan pun menggelincirkan mereka berdua, Adam dan Hawa dari syurga itu, fa akhrajahuma mimma kana fi, dan menyebabkan mereka terkeluar daripada nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Di sini kita ambil pengajaran ringkas, kita dah sebut tadi, penggunaan dia untuk segera. Kita tengok sebagaimana kita digalakkan bila nak taat kepada Allah, kita perlu bersegera juga. Digalakkan kita bersegera bila nak mentaati Allah. Kenapa? Kita tengok Iblis sendiri pun punya tinggi keazaman dan semangat dia nak menyesatkan Nabi Adam. Dia tidak bertanggung. Tak ada dia kata tak apalah, Nabi Adam dah duduk dalam syurga, biarlah dia seronok seminggu, 2 minggu, aku pergi tenangkan fikiran, aku duduk dekat tepi pantai, aku pujuk diri aku dulu, lepas ni aku susun balik plan, aku nak sesatkan dia dan keturunan dia. Tak. Iblis tak ada masa nak bercuti, nak melancong, nak pujuk diri, apa nak merajuk-rajuk, tak ada. Dia terus segera. Dia dah terkeluar dari syurga, terus dia duduk, terus dia buat plan apa semua, terus dia segera laksanakan dia punya perancangan dia untuk menggelincirkan, mengeluarkan Nabi Adam dan isterinya Hawa. Jadi kita tengok di sini pengajaran apa? Kita kalau kita dalam nak beribadat ataupun apapun yang kita nak capai misi kita dalam nak menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, kita kena ada sifat segera dalam mentaati Allah. Sebab apa? Iblis sendiri musuh yang tidak akan tunggu. Kalau kita tunggu-tunggu, Iblis akan mendahului kita dalam menyesatkan kita. Kita kena bersegera sebab Iblis juga bersegera, tidak menangguh-nangguhkan perancangannya untuk menyesatkan Nabi Adam. Jadi ini pun bagaimana Iblis memujuk dan menipu dan memperdaya Nabi Adam dengan kata-kata halusnya dan tipu helahnya. Allah ringkaskan sahaja di sini, fa'azallahuma, dia menggelincirkan mereka. Perinciannya di mana? Kita tak sempat perincikan di sini. Boleh lihat perinciannya dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf Allah rakamkan dalam ayat 20 hingga 22. Boleh tengok surah Al-A'raf ayat 20 dan 22 sehingga 22. Allah rakamkan bagaimana Iblis menggunakan kata-kata lunak dan janji-janji manis sehingga Nabi Adam dan isterinya tertipu sehingga mereka tidak sedar telah terkeluar daripada syurga itu. Bila mereka telah tertipu dan tergelincir, telah lakukan kesalahan mendekati pohon khuldi itu, Allah kata wa qulna biqu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu semua ke syurga, sebahagian kamu akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Allah suruh turunlah kamu, maknanya kamu turun ke muka bumi. Siapa kamu? Kamu di sini merangkumi Nabi Adam dan Hawa dan Iblis, tiga-tiga sekali. Semua tiga-tiga turun ke muka bumi. Serentak ataupun berbeza waktu tu tak penting, sekarang kita cerita lain kali. Jadi bila Allah kata turunlah kamu ke muka bumi, tiga-tiga turun ke muka bumi, sebahagian kamu akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Apa makna sebahagian kamu jadi musuh sebahagian yang lain? Dua makna, iaitu Iblis, kumpulan Iblis dan keturunannya akan menjadi musuh Adam dan keturunannya anak Adam manusia. Itu makna pertama. Sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Jadi kita kena sentiasa ingat musuh utama kita adalah syaitan, bukan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes nombor 2 dan corona nombor 3. Ataupun sekarang corona nombor 2, nyamuk Aedes nombor 3. Okey, itu pertama. Syaitan adalah musuh kita. Allah dah sebut di sini. Dan tafsiran kedua, bila kata sebahagian kamu akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Tafsiran kedua maksudnya manusia itu sendiri akan saling bermusuhan sesama mereka.
Dan ini Allah sebutkan, boleh rujuk nanti, yang mana manusia itu, hamba Allah itu ada dua jenis musuh, syaitan manusia dan syaitan jin. Syaitan dari keturunan iblis dan syaitan dari keturunan manusia itu sendiri. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 112. Boleh tengok di situ. Surah Al-An'am ayat 112, musuh dari kalangan syaitan manusia dan musuh dari kalangan syaitan jin. Ada dua. Okay, kemudian bila Allah dah suruh Nabi Adam turun ke muka bumi, Allah nak gambarkan bahawasanya Allah itu walaupun menimpakan sesuatu ke atas hamba-Nya, Allah tetap masih ada belas kasihan dan rahmat. Tak ada Allah kata turun Nabi Adam ke muka bumi, aku tak nak tengok muka kau tak payah makan, kau mampu ke? Tak ada dah. Kita kalau marah lagi kalau yang jenis penabaran mampu tak nak tengok muka, sumpah laknat apa semua keluar. Tapi Allah kata apa? Allah dah suruh mereka turun ke muka bumi pun Allah sempat lagi kata apa? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Dan bagi kamu di bumi itu, bila turun ke muka bumi, ada mula fikir, pasti aku nak hidup macam mana tempat yang aku tak pernah pergi, ada rimau, ada ular, ada gorila, macam-macam. Allah kata, Allah bagi jaminan untuk menenangkan Nabi Adam bahawasanya walaupun hidup di muka bumi tak sehebat di syurga, tetapi Allah jamin, Allah kata, untuk kamu di muka bumi itu disediakan tempat kediaman serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa yang telah ditetapkan. Itu sampai mati. Maknanya Allah tetap jamin duduk di muka bumi, akan ada makan, akan ada minum, akan ada tempat tinggal, akan ada tempat berteduh, cuma tidak sehebat di dalam syurga. Itu Allah nak gambarkan bagaimana Allah tetap prihatin kepada hamba-hambanya walaupun mereka telah berdosa. Jangan kita fikir, tak apalah, Allah prihatin buat dosa pun tak apa, biarlah. Tidak, tetap kena bertaubat. Sebab itu, selepas itu, ayat berikut tu Allah beritahu prihatin Allah tu bukan sahaja dengan beri jaminan kepada kehidupan mereka di muka bumi, tetapi juga dengan mengajarkan Nabi Adam bagaimana untuk bertaubat. Jadi Allah berfirman selepas tu ayat 37, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Nabi Adam menerima kalimat-kalimat taubat yang diajarkan oleh Tuhannya, lalu dia mengamalkannya dan Tuhan pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah Maha menerima taubat lagi Maha Pengasih. Di sini ringkas kita tengok pada satu perkataan, iaitu kalimatin, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin. Adam menerima kalimat-kalimat taubat daripada Tuhannya. Apa kalimat taubat yang dimaksudkan di sini? Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Itu ayat 23 Al-A'raf yang sebutkan tentang kalimat taubat yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Doa yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perincian makna dia boleh tengok dulu terjemahan pada ayat 23 surah Al-A'raf. Dan boleh hafal ayat tu. Sangat bagus dan sangat baik. Kita tengok bila Nabi Adam dah bertaubat, Allah sebut lagi, balik semula pada ayat 36 tadi. Allah ulang ungkapan yang sama pada ayat 38 selepas tu. Allah sebut pada ayat 38 dan 39 pengakhiran kisah ni tentang bagaimana terbahagi dua golongan manusia yang pilih untuk jadi seperti malaikat atau seperti iblis. Sebelum ni, apa yang berlaku terhadap malaikat, terhadap iblis. Allah cerita kepada kita manusia keturunan Nabi Adam yang menyaksikan peristiwa tu. Kumpulan malaikat, kumpulan iblis. Ayat 38 dan 39 penutup ni, Allah bagi pengajaran direct kepada kita keturunan Nabi Adam yang dah baca dan tengok sikap malaikat dan sikap iblis untuk kita pilih. Nak jadi malaikat macam mana, nak jadi iblis, geng iblis macam mana. Dan pilih sendiri. Allah berfirman ayat 38, Qulna habitu minha jami'a. Kami kata, turunlah, kami berfirman, turunlah kamu dari syurga itu semuanya. Kamu semua turun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat 38 Allah bagi rumusan nak jadi macam malaikat bagaimana, nak jadi geng iblis macam mana. Allah bagi dua-dua, pilih sendiri. Ayat 38 Allah bagi tahu sambungan ayat tu, lalu sekiranya datang kepada kamu daripadaku petunjuk hidayah, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku itu, maka tidak ada kebimbangan takut ke atasnya dan tidak
juga mereka berduka cita. Maknanya nak jadi seperti malaikat hanya kaedah dia simple, mudah aja. Datang petunjuk daripada Allah zaman kita sekarang iaitu Quran, datang petunjuk daripada Allah, ikut sahaja. Ikut macam mana? Ikut macam malaikat. Sebiji-biji Allah suruh macam tu, buat. Allah suruh sujud, sujud. Tak payah banyak tanya. Jadi kita pun datang Al-Quran suruh solat, kita solat. Jangan banyak tanya. Suruh tutup aurat, jangan banyak tanya. Macam malaikat. Suruh pergi ngaji, pergi ngaji. Jangan banyak tanya. Suruh puasa, jangan banyak tanya. Kita taat sahaja, apa kita dapat? Dua benda, la khaufun alaihim, tiada kebimbangan. Maknanya tak payah bimbang. Masuk syurga tak masuk syurga, masuk syurga tak masuk syurga. Tak. Taat sahaja pasti masuk syurga, tak bimbang. Wala hum yahzanun, dan tak berduka cita. Siapa yang akan berduka cita? Bila dia tak selamat sampai ke syurga. Tapi orang yang ikut taat seperti malaikat taat kepada Allah, ikut petunjuk yang Allah dah turunkan Al-Quran ini, mereka tak akan berduka cita sebab tak sampai menjejakkan kaki ke dalam syurga. Mereka pasti akan sampai. Tu yang nak tiru malaikat dengan mengikuti petunjuk Allah. Yang tak nak, dia boleh ikut geng satu lagi, iaitu geng iblis. Yang mana Allah berfirman ayat 39, Allah rumuskan wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kufur macam siapa? Iblis. Sebab ayat tadi Allah sebut wa kana minal kafirin. Iblis termasuk dari kalangan orang-orang yang kufur. Jadi Allah kata pertama sekali, siapa nak masuk geng iblis, pertama sekali dia kufur. Wa kazzabu biayatina, dan dia dustakan ayat-ayat kami. Ayat apa? Yang Allah sebut ayat 38 tadi, ayat petunjuk hidayah yang Allah turunkan utus melalui Nabi Rasul yang Allah hantar. Jadi dua ni, orang yang kufur dan dustakan ayat-ayat kami, ulaika, orang-orang itu, mereka itu ashabun nar, adalah penduduk ataupun penghuni api neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya bersama siapa? Bersama syaitan iblis yang telah menipu dan memperdaya mereka. Jadi kita manusia, kita tak perlu sedih fikir apalah pasal Nabi Adam pergi dekat bawah tu. Kalau dia tak pergi dulu, kita mesti ada kat syurga hari ni. Tak payah pening-pening macam tu. Dah takdir, dah memang kita sekarang ada kat muka bumi, kita hanya ada pilihan nak jadi seperti pilihan dalam ayat 38, jadi seperti geng malaikat, belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran dan amalkan Al-Quran, ataupun wala'iyahzubillah, nak masuk golongan iblis yang kufur kepada ayat Allah dan menjauhi ayat-ayat Allah, lalu dihumban ke dalam api neraka. Semoga Allah melindungi kita daripada termasuk di kalangan orang yang mengikuti ajakan-ajakan iblis dan keturunan-keturunannya. Jadi itu sedikit yang kita sempat kongsikan sepintas lalu, dan minta maaf kalau agak tergesa-gesa kerana waktu kita yang agak singkat, dan ada waktu lain kita perincikan, yang mana kalau dalam kelas bahasa Arab Al-Quran kita perincikan satu persatu, ayat demi ayat dengan lebih mendalam, tetapi akan mengambil masa yang lama. Tidak menjadi masalah, kita belajar sedikit demi sedikit. Yang penting kita dapat amalkan dan praktikan apa yang kita belajar itu walaupun sedikit. Yang penting istiqamah. Allah tak tengok kita belajar banyak mana, tetapi Allah tengok apa yang kita belajar walau sedikit, kita mampu amalkan, insya-Allah. Jadi sekadar ini dahulu yang sempat kita kongsikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, dan juga ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menghadiri dan mendengar, dan juga terima kasih kepada pihak Awesome dan juga Abadin yang menjemput. Dan apa yang baik daripada kurnian Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, dan saya serahkan semula majlis kepada Bang Din. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Saya sungguh bersyukur kerana Ustaz dapat melapangkan masa untuk bersama kami. Jadi kepada sahabat-sahabat yang ingin mendalami, yang perlu mendalami bahasa Arab Al-Quran, boleh hubungi kami, boleh hubungi saya ada bagi nombor dia di ruangan chat tadi. Kita ada kelas bahasa Arab pada hari setiap malam Rabu. Hari Rabu malam Khamis pada jam 9 malam. InsyaAllah boleh hubungi saya dan kita belajar sedikit-sedikit untuk kita memahami ayat suci Al-Quran. Jadi sahabat, dalam semasa 1 jam setengah kita bersama Ustaz Aiman tadi, saya dengan kekurangan yang ada pada saya, ilmu saya boleh rumuskan di sini,
kita ada 6 kata kunci lah, Ustaz. Nanti Ustaz betulkan kalau salah. Pertamanya ingkar. Iaitu abar. Ingkar yang melampau. Allahu Akbar. Dan keduanya ialah sombong. Dan ingkar dan sombong ni boleh membawa kita kepada kekufuran. Masya Allah. Dan yang keempatnya, jangan sekali kita menghukum, mengambil tugas Allah. Dan kelimanya, kita kena ingat kita perlu taat kepada perintah Allah. Jangan banyak soal. Jadi insya-Allah. Dan yang keenamnya ialah kita jangan mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan mendustakan ayat-ayat Allah sebab ini sangat penting. Dan hari ini apabila kita pegang Al-Quran, kita memegang Al-Quran kitab suci ni, sahabat-sahabat, maka kita hayatilah bahawa kita bukannya memegang kertas biasa, tetapi kita memegang ayat suci Allah, kalam Allah. Maka hayatilah bahawa Allah Maha Berkuasa. Semoga Allah dapat memberi rahmat dan perlindungan pada kita, terutama sekali di zaman-zaman yang penuh ujian ini. Sahabat-sahabat, di slide ni ada saya tampilkan, saya paparkan Yayasan Awesome. Yayasan Awesome. Dan Yayasan Awesome ni akan melaksanakan program Gerak Prihatin, iaitu program pendidikan untuk membangunkan umat terbaik, dan keduanya program kesihatan, iaitu gaya hidup sihat, dan yang ketiganya program alam sekitar. Kita sasarkan pada 2030, kita akan wujudkan komuniti tanpa sampah dan program ekonomi komuniti. InsyaAllah pada bulan 9 nanti, insyaAllah kita dah dapat kelulusan untuk menetas negeri untuk mengadakan program ini, dan kita akan sudah pilih 3 kawasan di Kelantan, 1 di Pasir Mas, 2 di Dabung dan 3 di Jeli. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat, sama-samalah kita memberi sumbangan pada Yayasan Awesome untuk kita, Yayasan Awesome dapat melaksanakan program Gerak Prihatin dalam hasrat untuk membina kesejahteraan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sebelum menutup majlis Ustaz, mohon Ustaz untuk baca doa sikit Ustaz sebelum kita tutup majlis. Silakan Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Dan untuk sahabat-sahabat untuk mendapat recording ataupun mengulang kaji, boleh pergi pada Yayasan Awesome FB Facebook Yayasan Awesome. Di sana kita ada pamerkan YouTube Yayasan Awesome untuk mendapat ulang kaji tentang apa yang telah kita bincang bersama Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Terima kasih kerana dapat bersama kali ini. Terima kasih saudara daripada jauh, Hamzah daripada Ipoh. Tapi dengan kemudahan Zoom ni, kita dah boleh berdekat dan boleh berkuliah di alam maya. Okey. Dan insya-Allah kelas seterusnya pada minggu depan hari Jumaat yang akan dibawakan oleh Dr. Fauzi Daraman, tokoh Mahirjah Wilayah Persekutuan, mengenai membincangkan solat, puasa dan zikir yang membolehkan kita diberi ganjaran oleh Allah SWT. InsyaAllah nanti saya buat announcement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam alaika, ya